Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita. Pada sesi kali ini, cikgu ingin bercerita mengenai bab 2 tingkatan 5 iaitu masih lagi dalam tajuk perlembagaan persekutuan. Tapi pada kali ini kita akan sentuh mengenai 2.2 iaitu sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Dan pada sesi kali ini, kita akan sentuh dengan lebih lanjut mengenai sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan di negara kita. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom bersama dengan cikgu. Seperti yang cikgu beritahu sebelum ni, kita akan bercerita mengenai sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Jadi kita lihat sedikit tentang pengenalannya, di mana sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan ini sudah bermula pada tahun 1877 hingga tahun 1957. Di sini dilihat di mana Parlimen yang merupakan sebuah badan perundangan telah berkuasa penuh untuk membentuk undang-undang negara. Dan selepas kita merdeka, ahli Parlimen pula memainkan peranan penting dalam meminda perlembagaan bagi memastikan ataupun untuk menegakkan kedaulatan negara kita. Dan di negeri-negeri selat pula, kita ada Charter of Justice. Di mana sebelum ni, cikgu dah bersentuh mengenai Charter of Justice yang diperkenalkan di negeri-negeri selat. Di mana Charter of Justice ni adalah untuk melindungi penduduk. Selain daripada itu, terdapatnya pembentukan undang-undang di negeri Melayu yang dimulai oleh Majlis Negeri Perak. Jadi kita akan lihat dari sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan ni bermula tahun 1877 hinggalah tahun 1957 apabila kita mencapai kemerdekaan. Jadi jom bersama cikgu kita tengok dulu pada tahun 1877. Seperti cikgu nyatakan tadi di mana pembentukan undang-undang di negeri Melayu telah dimulakan oleh Majlis Negeri Perak. Jadi kita akan lihat dulu tentang Majlis Negeri Perak pada tahun 1877. Untuk Majlis Negeri Perak ini, mesyuarat pertamanya telah diadakan pada tahun 1877. Dalam mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof. Dan Majlis Negeri Perak ini telah menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Apa peranan Majlis Negeri Perak ni pula? Peranannya ialah untuk menggubal undang-undang bagi negeri Perak. Jadi kita kena ingat Majlis Negeri Perak ni peranan dia adalah untuk menggubal undang-undang bagi negeri Perak. Dan kemudiannya barulah kita lihat semua majlis negeri di negeri-negeri Melayu mempunyai peranan yang sama. Maksudnya Majlis Negeri di negeri Melayu ini ialah menggubal undang-undang bagi negeri masing-masing. Itu apa yang berlaku di dalam Majlis Negeri Perak pada tahun 1877. Okey, kita lihat pula yang kedua iaitu pada tahun 1946. Pada tahun 1946 ni, kita akan lihat di mana undang-undang bagi negeri-negeri selat akan digubal oleh Majlis Undangan Negeri. Manakala undang-undang bagi negeri-negeri Melayu Bersekutu iaitu di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, undang-undang ini digubal oleh Majlis Persekutuan. Dan yang ketiganya ialah undang-undang bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu iaitu terdiri daripada Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Bagi undang-undang bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini digubal oleh Majlis Negeri. Jadi di sini kita dapat lihatlah tentang penggubalan undang-undang terhadap negeri-negeri selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dan kemudiannya kita pergi pula yang ketiga iaitu pada tahun 1948. Pada tahun 1948 ni sebenarnya kita dah ada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Dan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini merupakan titik penting kepada pembentukan sebuah persekutuan. Di sini kita boleh lihatlah di mana berlakunya pergabungan ataupun negeri-negeri Melayu, Melaka dan Pulau Pinang telah disatukan membentuk sebuah persekutuan. Dan antara kandungan yang ada di dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah menyentuh mengenai satu tentang pentadbiran, dua tentang kuasa Raja Melayu, tiga tentang perundangan dan yang keempat tentang kewarganegaraan. Ini tentang apa yang berlaku di dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948.
akhir sekali iaitu yang keempat di mana kita akan lihat pula pada tahun 1957. Di sini, sebuah suruhanjaya perlembagaan yang kita kenali sebagai Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk. Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini kita kenali juga sebagai Suruhanjaya REK, di mana Suruhanjaya ini berperanan untuk merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi kita akan lihatlah di mana adanya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang membawa kepada kemerdekaan negara kita. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ini telah disesuaikan dengan model Westminster yang diambil dari Britain. Malah, perlembagaan ini berkuat kuasa sejurus kemerdekaan negara kita pada 31 Ogos 1957. Selain daripada itu, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 juga telah menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Jadi di sini kita dapat lihatlah bagaimana penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Sebelum itu kita lihat juga kepada 5 terma rujukan utama dalam Perjanjian Persekutuan pada tahun 1957. Okey, antara 5 terma rujukan utama ini ialah yang pertamanya menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu. Dan yang keduanya ialah menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Dan yang ketiga ialah Parlimen, di mana Parlimen mengandungi dua dewan iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dan yang akhir sekali yang keempat ialah kewarganegaraan yang sama. Jadi inilah 5 terma rujukan utama dalam Perjanjian Persekutuan 1957. Apa yang dapat cikgu rumuskan daripada sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan di negara kita ialah bermula pada tahun 1877 iaitu yang dimulai oleh Majlis Negeri Perak. Kemudiannya kita lihat kepada tahun 1946 di mana kita melihat penggubalan undang-undang di negeri-negeri selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, dan kemudiannya kita lihat pula pada tahun 1948 di mana kita melihat kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang kita katakan ia menjadi titik penting kepada pembentukan sebuah persekutuan pada waktu itu. Dan akhir sekali kita lihat pada tahun 1957 di mana terbentuknya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 yang menjadi asas kepada perlembagaan kepada negara kita pada hari ini. Oleh sebab itu penting kepada kita untuk menjaga dan menjunjung perlembagaan negara kita. Cikgu harap dengan apa yang cikgu kongsikan kepada kamu pada hari ini dapat kamu manfaatkan sebaik mungkin dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Jangan lupa untuk melihat video cikgu yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Bye.